Seterusnya adalah kita selain pada semangat yang kuat ni, kita kena susun strategi untuk berjaya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada ustaz pengerusi acara, guru-guru, pendidik-pendidik, mak ayah, seterusnya adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya, rezekinya, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah duha istimewa motivasi. Jadi bila motivasi ni biasanya satu program untuk membina semangat, kan? Walaupun nampak macam dah bersemangat dah, tapi bukan satu benda yang mudah untuk mendengar ceramah pada hari Ahad. Bukan senang. Sebab ini time yang paling sesuai untuk tidur. Sabarlah aku. Tetapi kita dengan kekuatannya Allah Ta'ala izinkan kita dapat kita bertemu pada pagi ini. Jadi bila sebut tentang motivasi untuk berjaya, hari ini kita fokuskan untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Berada di dalam bulan Ramadan, kata kenapalah bulan Ramadan ni kena dengar ceramah ni, aduh hai. Tidur lagi sedap. Zaman Nabi dulu berperang pula kan. Malahan ada orang yang masih lagi hebatnya lagi, bekerja berat tengah-tengah panas pun ada. Itulah keadaannya, realiti masyarakat pada hari ini. Nak-nak pula kita dilanda wabak coronavirus. Mak ayah kita ada yang berpanas, berhujan, bekerja, walaupun mereka berpuasa. Dan baru-baru ni yang berpuasa dah lah bekerja, berpanas, kena belasah pula sebab puasa. Ada pula kan, ada macam-macam perangai manusia kat luar ni macam-macam. Jadi bagaimana nak berjaya di dunia dan di akhirat? Rupa-rupanya di dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 Allah dah bagi tahu bagaimana nak berjaya ni sebenarnya. Dalam ayat dalam surah As-Saff ni, antara lain maksudnya lebih kurang saya share, Allah Ta'ala bagi tahu, maukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Berjuang membela agama Allah dengan dua perkara. Apakah dia? Yang pertamanya dengan harta benda dan yang keduanya diri sendiri. Harta benda, apa yang kita ada, ke mana kita belanjakan duit kita. Contohnya dapat duit belanja, kan, mak ayah bagi masuk asrama, kita belanjakan untuk apa? Untuk beli buku, niatkan kerana Allah, itu juga perjuangan di jalan Allah. Buat apa yang penting niat kerana Allah. Bukannya ikut suka-suka, kan, belanja beli aiskrim, beli burger, beli ikut suka-suka kita lah, janji konyang, kan. Tak. Jadi makna kata duit tu kita niatkan kerana Allah juga. Aku beli ni makan biar tenaga sebab aku nak menuntut ilmu. Perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Pertama harta benda dan kedua diri sendiri, jaga perangai. Dalam surah As-Saff tu juga beritahu apakah keuntungannya. Ada 4 keuntungannya bila berjuang dengan harta benda dan diri sendiri ni. Diri sendiri jaga perangai, dengar cakap cikgu, ustaz cakap macam ni buat, ustazah kata jangan-jangan, ustazah suruh hafal kita hafal, ustazah suruh siapkan homework kita siapkan, jangan kita lawan. Niat kerana Allah, lillahi ta'ala, dapat pahala ibadah. Tetapi apakah pula ganjarannya? Ada 4 ganjaran. Yang pertama, Allah janjikan keampunan dosa-dosa. Melainkan dekat dalam dewan ni ada yang berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan Januari sampai sekarang belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Siapa yang berani? Dia angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sedari, kan. Kita semua ada dosa, mesti ada silap, kan. Mesti ada salah silap kita. Jadi mana kata pertama diampunkan dosa-dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala akan kurniakan, berikan ganjaran syurga adnin
Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Hebat syurga ni, cantik. Air sungai tu boleh minum lah tu, boleh mandi, minum, suka hati nak buat apa. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan apa? Ini penting ni. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita. Apa bantuan nak? Ya Allah bantu aku. Ya Allah aku belajar ni puas betul tak masuk-masuk. Ya Allah payah betul subjek ni. Kan? Dan begitu juga yang keempat, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, kejayaan. Bukan hanya itu, Allah bagi kejayaan, bagi kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Bukan hanya bagi kejayaan, tapi cepat. Yang tu yang kita nak kejar. Kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebab Nabi beritahu dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Tu sebab kita, kenapalah aku di Islam kena puasa pula? Leceh betul lah. Sebab penjara. Sebab penjara, apa maksud penjara? Penjara ni dia ada jarak dinding dia takat tu, depan takat tu, belakang dia takat tu je dinding dia. Kemudian depan tu grill besi, atas pendek aja, rendah aja. Kan? Kadang tak ada katil pun. Saya pernah tengok dekat penjara, kompleks penjara lama. Dia lebih kurang panjang sana ke dinding tu sampai ke meja ni kot. Tak lebar sangat lah. Daripada meja tu sampai ke tiang ni, dia punya lebar dia. Dekat situ tidur bengkok-bengkok kaki yang tinggi-tinggi tu. 5 orang tidur situ. Toilet pun tak ada. Tandas pun tak ada. Tapi dah siapkan baldi satu. Nak buang air besar kat situ. Cuba fikir. Siang air mineral yang 1 liter tu. Kalau nak cebok pakai tu. Kau fikirlah. Sejam sekali. Warna penjara tu, yang pegawai penjara tu akan kutip, tukar tong lain. Mengangkut najis banduan ni. Tapi ni bangunan blok lama lah. Tu saya nak tanya. Jangan buat pangai. Saya masuk dalam tu kan. Allah, janganlah aku masuk tempat ni lagi. Allah, macam tu lah. Maksud tu saya pergi bukan sebab kena tangkap. Sebab ceramah. Kan. Kau pandang macam-macam pula kan. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Tapi betul. Mana nak beritahu, boleh tak kalau dalam penjara kita minta request, hari ni kalau boleh saya nak nasi ayam, ayam tu nak kepak. Boleh? Tak boleh. Semua ada peraturan dia. Ni tak boleh, tu tak boleh, ni kena buat apa, time ni kena buat apa. Macam kat asrama lah ada peraturan dia. Jadi macam tu juga kita sebagai seorang Islam, ada peraturannya. Sampai masuk je bulan Ramadan, kena puasa. Kecuali ABC. Allah bagi cuti. Kan? Dan itu takkan berlaku pada korang. Faham? Hanya berlaku pada orang perempuan saja. Orang lelaki memang ada kat luar sana yang period tak berhenti. Ada. Sampai bulan Ramadan kena puasa. Kan? Itu sebab anak adik tanya, Mak, kenapa kita kena puasa? Jadi mak ayah kena berhenti dah bagi jawapan. Tak puasa tak boleh raya. Satu lagi, tak puasa tak dapat duit raya. Tak boleh. Kenapa kita kena puasa? Sebab Allah suruh. Bila Allah suruh? Sudah. Kau jangan banyak tanya lah. Kau boleh lahir lagi masa tu lah. Abang tanya. Masa bila Allah suruh? Allah suruh dalam Quran. Allah Ta'ala dah suruh. Dalam surah Al-Baqarah ayat ayat 183. 183. Dalam ayat tu Allah Ta'ala beritahu apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang-orang sungkir. Dia tak cakap wahai orang perak. Tak. Dia tak kata orang Islam pun dia nak kata. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kita apa dia. Ada orang tu di Islam tapi tak puasa. Sengaja tak puasa dia. Relax je. Allah Ta'ala jadikan orang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Betul tak? Sebab kita puasa dengan niat tak nak makan. Orang tu pula memang niat tak nak puasa. Manalah nak cik makanan. Kedai tutup pula. Ada satu kedai mamak. Dia mengendap ambil lauk kat belakang.
pukul 10 pagi pergi kerja, berminyak-minyak mulut. Jadi tu orang ni. Tapi kita ni nak berjaya di dunia dan di akhirat. Nak berjaya di dunia dan di akhirat. Apa yang perlu ada untuk orang yang nak berjaya? Apa yang perlu ada? Dalam Ramadan ni cuba tengok. Nak berjaya dalam bulan Ramadan ni macam mana? Nombor satu benda yang kena ada untuk kita berjaya adalah satu perkataan yang biasa diungkapkan tapi bukan senang untuk dilaksanakan. Itulah dia namanya sabar. Sabarlah, sabar. Kau cakap senang lah, kau tak rasa. Kata ayat tu. Kan? Boring lah belajar kat asrama ni. Sabar, mak dia kata. Betul tak? Alah, berapa lama nak kena belajar ni? Sabar, kejap aja. Mana kejap? Lamanya dah. Kan? 5 tahun, 6 tahun. Allahu Akbar. Berapa lama nak menunggu ni? Macam tu. Kan? Kena sabar. As-sabru minal iman. Sabar ni pula ada 3. Sabarnya ada 3. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Sabar untuk taat perintah Allah. Semayang. Kalau tak sabar, tak semayang. Betul tak? Jom nak semayang. Kau pergi semayang dulu. Tak sabar tu. Naik kereta, nak cepat pergi Seremban. Dah masuk Zuhur lah, kita berhenti semayang. Tak apalah, nantilah. Tak sabar tu. Dia nak cepat pergi je. Tak apa kita berhenti, tak lambat ke? Tak apa, kita semayang dulu sekejap. Tak. Tu orang sabar. Puasa, kalau tak sabar, breakfast. Betul tak? Kalau tak sabar, minum pagi dia. Kan? Kena sabar. Kan? Kalau zakat, tak sabar, tak bayar dia. Alah, leceh lah bayar-bayar ni. Nantilah. Sudahnya transfer online. Apa aku transfer online? Sampai masa terlepas. Contoh. Pergi umrah, pergi haji. Macam tu ke? Kalau tak sabar, dia duduk kat bilik je. Alah, leceh lah. Panas lah. Siapa pergi umrah bulan Ramadan ni biasanya panas. Kan? Aduh, panas lah. Dapat tu PKP pula. Ini PKP ni nak menunjukkan apa pada adik-adik semua. Nak beritahu betapa orang ada duit pun tak boleh pergi. Kalau orang kata dulu kan, kau ada duit boleh lah. Tak, ada duit pun belum tentu boleh pergi. Ada orang tu dia tak ada duit pun, ada rezeki dia, ada orang belanja dia. Dapat sumbangan pergi, dapat pergi. Nak kata apa kan? Rezeki daripada Allah. Jadi kita kena sabar banyak-banyak dalam belajar. Dan yang ketiga, yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Yang larangan Allah tu yang paling sedap buat. Kan? Tengok artis Korea dalam TV. Astaghfirullahalazim. Kan? Tengok drama Korea. Mana pula benda tu nak tengok? Mana ada? Disebabkan menghormati bulan Ramadan, maka drama-drama Korea disiarkan, semuanya menutup aurat. Sudahlah. Jangan bohong. Kan? Bukan senang. Sampailah pukul 7 ada nak drama pukul 7. Rahimah tanpa rahim. Dah habis drama tu. Pujaan hati kanda. Habis juga. Macam mana? Dalam Mencintaiku apa nama? Contoh Jahrim Mencintaimu. Dah habis lah. Dah habis kan? Lain. Apa dia? Boy. Sian korang. Tak sangka dia boleh bagi tahu tajuk drama tu dah habis. Kau tengok juga Tapi makna katalah tak ada, saya macam saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Kadang-kadang tu tak tengok pun tertengok. Kadang-kadang. Kan? Tak adalah, tapi itu dia. Bukan senang bukan senang. Kan? Jadi mana kata nak pula kita meninggalkan larangan pada bulan Ramadan. Bukan senang. Kata Ibnu Manzur, puasa itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan, minum, faham. Nikah tak boleh ke bulan Ramadan? Boleh tak nikah bulan Ramadan?
Boleh tak? Boleh. Jimat belanja. Majlis perkahwinan berlangsung pada jam 10 pagi. Memang tak ada makan. Jamuan akan berlangsung pada waktu sahur. Memang tak ramai. Garanti. Contoh lah kan. Contoh. Yang keempat, berbicara. Apa maksud berbicara? Tak boleh cakap benda yang tak ada kena mengena. Kan tu sebab tadi nas'aluka ya man huwallahu allazi, sambil nak menunggu Samsul Debat masuk. Kita pun baca Asmaul Husna dulu. Kan baik, dapat pahala. Kan? Daripada kau nyanyi lagu awak kat mana? Awak kat mana? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala, tapi kita zikir. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Macam tu dia. Salah satunya Asmaul Husna. Jadi makna meninggalkan Allah. Dan yang ketiganya, sabar atas ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Kena sabarlah. Dan belajar ni, aduh, kawan-kawan semua relax je. Kita duduk asrama ni, dia tak boleh balik. Aduh, dia orang kat rumah buku puasa sesedap. Aku makan semua bau napah kawan dia. Contoh lah kan. Sabar. Ujian. Kan? Tapi rupanya tu yang manisnya. Allah Ta'ala beritahu, setiap amal kebajikan yang dilakukan akan beroleh pahala 10 lipat kali ganda hingga 700 lipat kali ganda. Tetapi berbeza dengan puasa. Kerana puasa itu untukku, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah Ta'ala beritahu dah diskusi kan. Kerana mereka meninggalkan makan dan juga syahwat kerana aku. Orang yang berpuasa akan dikurniakan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah, kan, lebih harum daripada bau haruman kasturi. Tapi jangan sesaja kau harahkan napis kau ke orang. Bau kasturi dah. Ya, kau jangan baik macam tu. Saya hari tu rakaman dekat TV Hijrah pun tak tahan, kan pakai yang shield tu, yang plastik cover. Saya pun tak tahan nampak sendiri. Assalamualaikum. Bau macam tu lah. Macam tu lah. Kan, tapi bau dia bukan bau busuk, tak. Dia bau semacam. Kan. Masuk episod kedua dia spray lemon. Spray dekat tu. Baru ada bau okey sikit. Tapi makna kata di sisi Allah, bau yang kita bau macam tak kurang menyenangkan tu sebenarnya, itulah yang terbaik di sisi Allah sebenarnya. Ya? Jadi makna kata kita kena sabar. Dalam belajar kena sabar. Mesti ada ujian. Kan? Mesti ada examination. Bila kita belajar, ada saja benda-benda yang tak kena. Ada bukan semua subjek yang kita favourite kan. Subjek ni Allah kenapa lah belajar benda ni tak sukanya aku. Dia kata. Ada orang lah tafsir ni susahnya lah. Contoh. Ya Allah, kenapalah dia ni yang ngajar aku. Satu lagi. Nabi dah pesan apa? Jangan tengok siapa yang beritahu, tapi tengok apa yang diberitahu, apa yang disampaikan. Jadi kena sabar. Proses tu ada. Semua orang melalui. Apa? Saya tak pernah ke duduk di bawah ni? Pernah. Bukan sinilah, tempat lain. Pernah lah duduk sini. Pernah lah duduk macam mana dengar kuliah macam tu. Sampai bila lah aku hidup begini macam tu lah. Kan? Tapi sampai satu tahap, you all akan menghargai momen berada dekat dalam grup ni. Kalau boleh diulang balik masa, saya nak duduk jadi student. Tak payah fikir pasal anak bini semua. Tak payah fikir pasal ceramah. Dengar je. Tapi dulu masa dengar ceramah tak nak dengar. Rindunya suasana dekat Ma'had Al-Abbasiyah ni. Rindunya bunyi lori lalu. Pahal. Rindu suasana tu. Masa ni memanglah kau cakap lah, bosannya kenapa lah aku dekat sekolah ni, ya Allah. Kan? Disabar. Ujian akan ada. Kemudian duit hilang. Selipar putus.
baldi kawan ambil macam dia punya. Pinjam baldi, pinjam. Sudahnya kita lah kena pinjam balik dengan dia. Boleh tak aku pinjam aku punya baldi kat kau? Supaya kau faham pemilikan baldi ni nama siapa. Macam tu lah, ada orang macam tu. Ada orang tu pula pergi asal masuk, nak masuk bilik air, singgah bilik kita. Empat gigi dia. Saya dulu macam tu lah, kawan-kawan. Bilik saya kebetulan dekat dengan bilik air. Assalamualaikum. Salam. Empat gigi ya. Ambil lah, nak yang pertama. Lama tu, bagi sikit dia tu ambil. Dia tak tanya kita, dia tak payah tunggu kita cakap ambil lah, tak payah. Kemudian hari lain tu, sambil berbual, dia tak cakap apa pun, main tekan je. Sampai satu tahap dia kata, pinjam 4 gigi sikit lah. Tak apa, aku beli memang untuk engkau pun. Itulah ayat yang terbaik. Wah, kau lain macam bunyi, dia kata. Macam tu lah. Tu ujian lah tu. Ujian. Bilik kalau dekat dengan bilik air, memang itulah dugaan dia. Kan? Tapi, apa yang saya nak beritahu, proses pembelajaran ni memang kita kena sabar. Dalam satu pepatah Jawa dia menyebut, the beauty of success is not the achievement, but the journey, dia kata. Dengar ni, the beauty of success is not the achievement, but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaian, tetapi perjalanannya. Itu yang mak kau tak habis-habis cerita tu. Entahlah, zaman mak dulu susah, kan? Tengok cikgu bila cakap 3 ayat. Ingat tak yang saya ajar dulu, cikgu cakap 3 ayat tu? Ingat tak? Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu, kamu sedar tak payah beberapa hari lagi. Dan ayat yang paling power, zaman saya dulu, tak habis zaman dia kan. Yang mak kita pula 3-3 pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tak payah seberapa lama lagi. Zaman mak dulu 3-3 pakai. Tapi betul. Maknanya mak kita cerita tu zaman mak dulu tu, makna mak kita cerita apa? Journey, perjalanan dia. Ustaz dengan ustazah yang mengajar kita pun, dia pernah melalui proses tu. Itu yang pertama, nak berjaya. Yang kedua, kalau nak berjaya, kita perlu ada satu sifat di dalam diri kita yang disebut sebagai pemurah. Pemurah, bantu kawan-kawan kalau kawan susah, bantu kawan-kawan kalau nak belajar. Kita bagus matematik, kita lancar CFA sampai CFA 36. Tak main lah CFA 12. 14 kali 18 berapa? Mak dia main macam tu je. Dahsyat punya buku CFA dia. Kan? Maknanya dia pada pandai matematik, dia ajar matematik. Dia pemurah. Bolehlah, kau lah ajar aku, kau ajarlah aku ni, aku tak pandai sangat. Kalau kau ajar kau nak bagi apa? Sebagai pemurah ni, boleh, tak ada masalah. Bila kau nak belajar tu cakap, mak sini aku ajar kau. Ya Allah, apa kau bodoh sangat? Jangan macam tu. Jangan macam tu. Tapi kita share dia. Sebab apa? Lagi kita share, lagi melekat dalam kepala kita sebenarnya. Lagi mudah ingat. Dengan mengajar, kita lagi mudah ingat. Jadi jangan nak kedekut-kedekut. Nanti kan kau ajar dia lagi pandai pada aku. Tak. Tak ada. Ajar. Jangan risau. Apa lagi kau nak ajar? Cakap apa lagi? Apa lagi yang kau teruk? Cakap aku, bab aku ajar kau. InsyaAllah aku ni tak tahulah. Allah Ta'ala bagi aku kelebihan. Memang aku handal semua. Riak, takabur, sombong, bongkak. Kan? Tak adalah. Tapi mana kata pemurah ni, dia sanggup bantu. Kawan nak balik kampung. Aku nak balik kampung. Tapi duit tiket bas aku tak cukup. Aku tak ada. Aku nak balik ni emergency. Tanya kawan-kawan, kita lancarkan derma kilat. Siapa nak bantu? Seorang RM1, cukup. Boleh beli tiket kapal terbang. Rupa-rupanya patut tak cukup. Dia tak nak naik bas, nak naik kapal terbang punya. Dia naik airport kat mana? Nak naik airport kat KLIA. Rumah dia kat mana? Kat Sepang. Macam mana tu? Tak adalah. Jadi makna kata kita bantu pemurah. Yang ketiga, nak berjaya dengan apa?
mesti ada usaha. Manjadda wajada. Ikhtiar. Tak bolehlah kita tunggu aja. Tak boleh kita tunggu aja, kita kena usaha. Dalam kehidupan kita ni tidak semudah apa yang kita sangkakan. Nak makan pun kena usaha, betul tak? Kena beratur, kena ambil makanan. Anak-anak pula sekarang kena cari yang tak ada tanda pangkah. Yang tak ada pangkah tak boleh duduk. Nanti kita bakar. Duduk tempat lain. Saya tanya kawan-kawan dekat Australia. Dekat Australia kata kes dia orang hari tu terperanjat, tiba-tiba ada 13 kes baru. 13, bukan 3,000. 13 lockdown. Kat Malaysia 5-6 ribu okey macam tu. Beza. Tapi tak salah, tapi apa nak bagi tahu? Apa tu kita kena usaha. Nak makan pun kalau benda dah ada depan mata, kalau tak usaha mengambilnya masuk dalam mulut tak sampai. Betul tak? Itu sebabnya usaha kena ada. Kemudian ada ruang dan peluang, jangan ponteng. Ada kelas kena datang. Ada sesi kena dengar. Ada motivasi kena dengar. Jangan kita bagi alasan macam-macam, tak sihat lah, demam lah, nak matilah, alah. Ada aja alasan. Kan? Kita tak tahu bila lagi kita ada ruang dan peluang seperti itu. Kemudian setiap benda yang kita belajar, ingat seterusnya, benda apa gak yang kita belajar, ilmu yang kita dapat hanya akan jadi hebat kalau kita praktikkan. Hanya sekadar tahu tapi tidak diamalkan, maka tidak ada gunanya. Al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal ibarat ini cakap masa sahur. Apa dia? Seperti pokok tanpa buah. Pokok tanpa buah dia jadi hiasan je lah. Tapi ada buah ada manfaatnya. Boleh makan, boleh dijadikan jus, boleh jadi air, minuman dan sebagainya. Semua benda kena apply. Kalau kita beli telefon pun, kita beli phone, kita akan tengok dia punya aplikasi. Kan, apa kelebihannya? Wah, dia ada 8 kamera. Oh, contoh. 8 ni. Sap, dia tekan boleh ambil gambar 10 orang. Sini, 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 sini. Gambar dia pun ada tu. Wih. Belum tekan dah telefon. Macam mana tu? Belum. Tahu, tadi lagi dah dengar dah. Nampak? Contohlah, aplikasi tu tengok. Muka buruk jadi lawa. Tekan zrak. Daripada Samsul Debat. Dia tekan dia jadi Aida Jebat. Apa hal? Wah, ini salah program ni. Salah program. Macam mana pula jadi macam tu? Wah, tak betul ni, tak betul telefon ni. Kan? Contohlah. Aplikasi. Ini zaman apply. Orang akan tengok siapa yang boleh apply. Itu sebabnya bila pelajar-pelajar tahfiz bulan Ramadan, ada ustaz bawa yang tahfiz ni bawa pergi jadi imam dekat surau-surau masjid-masjid untuk tarawih. Sebab masa tu ujian yang sebenarnya. Dia hafal, tapi bila jadi imam kadang hilang. Blank. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dalam hati dia. Betul, boleh jadi blur tu. Orang belakang tahu kutuk, itu pun tak ingat. Engkau amin dia. Amin, itu tak payah hafal. Ingat daripada kecil, amin, amin. Bukan senang bukan senang. Ni tu sebabnya kena amal. Praktikal. Dia memang mungkin amal, dia hafal. Tapi bila jadi duduk kat depan, dah jadi imam, dekat belakang ada 1000 orang. Macam. Wah. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu paling senang. Itu paling senang. Ya, wahal dia tadi ustaz bawa tadi suruh bawa surah apa panjang. Ya, nak test. Ingat tak ingat, kan? Kena try. Lama kelamaan dia akan biasa. Mula-mula memang akan jadi macam tu.
Ada orang tu dia baca ayat dulu baru baca Fatihah. Terbalik pula. Sebab nervous. Macam orang nikah. Orang menikah, bila kena tanya dengan orang tu, terbalik kena tanya dengan kadi tu. Cuba sebutkan rukun iman. Percaya pada Tuhan, kesihatan pada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang dan kesopanan dan kesusilaan. Dia nervous. Kan. Cuba istighfar. Istighfar lupa. Istighfar lupa. Imam tu astaghfirullahalazim. Itulah dia astaghfirullahalazim. Nampaklah. Macam-macam. Jangan main-main bila orang nervous. Apply. Penting kita kena amal. Ini kena amal. Kemudian bila kita belajar nak berjaya ni, kita kena mantapkan ilmu pengetahuan kita. Mana yang tak tahu tanya. Macam kita bulan puasa. Kan? Kita tadarus. Hari pertama, kedua, ketiga pada budak tahfiz mungkin lah, pada you all mungkin okey. Pada orang kat luar tu kadang hari pertama gagap-gagap baca. Ada orang tu kadang tak apalah, akak tak dapat join kau orang tadarus, akak baca merangkak. Orang lain elok baca bersela, kau merangkak kenapa? Rupanya maksudnya dia baca gagap-gagap. Hari pertama, kedua, ketiga memang gagap. Tapi masuk hari kelima, keenam, ketujuh, dia jadi lancar mengaji. Sebab apa? Sebab selama ni mungkin kurang membaca Al-Quran. Sedangkan bulan Ramadan itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Betul tak? Turunnya Quran pada bulan Ramadan. Tu ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau saya nak tadarus secara online? Boleh tak? Boleh. Tapi ada orang tu dia tadarus online, alhamdulillah seronok dia. Sejam dia baca tak ada salah. Rupa-rupanya ustaz yang ngajar tu hang. Macam tu je ustaz tu. Hang kan. Ada orang tu tanya, Ustaz, saya ni baru kahwin. Dia kata, isteri saya kat Sabah. Suami saya kat Sabah, saya kat KL. Boleh tak kita orang sembahyang jemaah secara video call? Boleh tak? Kalau boleh dah, mau sembahyang depan TV dah. Kat Masjidil Haram imam kan. Kan? Jadi mana kata tu dia. Jadi mana kata kita ni mantapkan pengetahuan kita. Mana yang patut kita pelajari, kita pelajari. Tanya. Tak tahu, tanya. Adik-adik tak tahu, tanya. Jangan biarkan. Kemudian seterusnya, ada semangat yang kuat untuk berjaya. Jangan dalam hati, aku ni dengan cakap mak aku janji settle. Pada dia memekak-mekak kat rumah, baik aku pergi tahfiz ni. Lega. Mak tak bising. Tak. Kita kena semangat kuat. Aku nak buktikan pada semua orang yang aku ni menjadi anak tahfiz pun boleh berjaya dalam apa juga karier yang aku nak. Kita nak jadi doktor yang hafaz Quran. Kita nak jadi engineer yang ingat hafal ayat Quran. Kita nak jadi lawyer yang ingat apa? Memang ni keluar jadi sazah lah ni. Ada tak pakcik kau cakap macam tu? Kan ada kan? Kau cakap dengan pakcik kau tu. Banyak lagi. Saya nak jadi lawyer lah. Saya nak jadi engineer lah. Yang ingat Allah melalui Quran. Wah, jam tu. Steady. Macam ni lah. Cap. Saya pernah tau. Naik flight. Ada budak umur. Darjah satu duduk sebelah saya. Sebelah tu mak dia. Bawa balik pada Sarawak. Saya nampak budak tu dia duduk sebelah. Budak tu dekat dalam flight. Kejap-kejap. Darjah satu tu. Dia pakai uniform sekolah lah. Warna kuning. Ada logo sekolah rendah tahfiz sempurna macam tu lah. Budak syat budak ni. Lepas tu kacang. Dia minta. Aku perhati budak ni. Masa tu bukan malam masa lah. Saya pun tanya, adik sekolah tahfiz? Adik dah hafal sampai juzuk mana dah? Baru 28. 28? Dari belakang lah. Dia kata dari belakang. Dari belakang. Tapi okey, power lah. Darjah 1 daripada belakang. Dapat juzuk 28 lah. Kan? Lepas tu, cik ni siapa? Cik kerja apa? Tak kenal Dia bertanya lah. Kenal tak Samsul Debat? Samsul Debat, kenal? Tapi mak saya tak suka tu. Mak dia kat sebelah.
Mak dia marah dia. Mak dia macam ni. Mak dia buat-buat lelap tapi dia cubit dia nak. Lepas tu saya kata, saya lah Samsul Debat. Ya ke? Itu lah. Kan? Tapi budak tu umur dengan tahap darjah 2. Tahun 2. Dia dah hafal dah. Berapa juzuk. Jadi sebenarnya kita tengok jangan pandang skop Quran ni akan mengecilkan kehidupan kita, tak. Kita akan duduk di tempat yang lebih hebat lagi. Orang lain belajar, orang lain bekerja, kita belajar bekerja dan kita pula tadabbur, tazakkur, tafahum Quran. Itu penting. Kita faham, kita ingat dan kita hafal dan kita buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui Quran. Jadi semangat kita kena kuat. Seterusnya adalah kita selain pada semangat yang kuat ni, kita kena susun strategi untuk berjaya. Buat jadual belajar. Buat strategi-strategi. Jawab soalan-soalan tahun-tahun lalu. Contohnya, you all belajar akademik juga kan? Tengok subjek ni, apa soalan-soalan dulu yang pernah keluar. Kadang-kadang soalan sama je, dia ubah dia punya angka, mungkin ubah dia punya cerita sikit dia, tapi soalan tu pernah keluar. Percaya cakap saya. Dan yang penting juga, tak kurang pentingnya adalah, yang terakhirnya adalah, kita kena letakkan niat yang suci, yang murni, yang paling penting sekali, lillahi ta'ala. Niat kerana Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Jadi adik-adik, percaya cakap saya, anda semua mempunyai masa depan yang sangat panjang. InsyaAllah, saya doakan, mempunyai peluang untuk berjaya. Jadi apa juga yang anda nak jadi, boleh jadi, tak ada masalah. Bulan Ramadan ni minta betul-betul, ya Allah, aku nak jadi generasi yang dibanggakan keluarga aku, ya Allah. Aku tak nak mengecewakan mereka, ya Allah. Biar apa pun yang pakcik aku kata, orang lain aku kata, aku ni tak boleh pergi jauh, kau setakat tu je lah kau. Kita akan buktikan kepada mereka yang Allah Maha menentukan segala-galanya. Yang Allah boleh jadikan kita apa yang tak pernah terfikir pun kat kita. Saya sendiri pun tak pernah terfikir jadi Samsul Debat. Dah pemulanya Samsul Debat. Kan? Tak pernah terfikir pun akan dapat berceramah macam ni. Tak pernah fikir. Di hadapan ribuan yang datang ni. Ya Allah. Ribuan ni. Termasuk yang tengah tengok secara online. Ribuan. Tak percaya, cuba kita tengok. Berapa ramai dah yang dah tengok sekarang. Hari ni hari Ahad ni. Silap-silap dah 5 orang je. Tengok. Tengok berapa orang. Hui, ramai dekat 1000 orang dah tengok. Kan saya kata ribuan. Tengok komen-komen dia orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua komen Assalamualaikum je. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Farid Bunta hadir. Salam Ramadan ke-6. Yalah. Waalaikumsalam Ustaz SD. Keluar sama puasa Ustaz. Mohon share Ustaz. Terima kasih banyak. Jai kecil. Mak Jai kecil. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Moga bermanfaat. Tak ada soalan-soalan je. Banyakkan sabar. Dugaan tu Ustaz. Wan Zaliha, Wan Zakaria. Best motivasi ni. Dia kata. Rahmah Badar. Tak sempurna menjintaimu. Tu tajuk drama sekarang. Ya. Betul ke? Kan. Kau takut Sazah kau marah kan? Kau cakap lah. Tak tahu. Tung Izzah tengok komen apa lagi. Salam dari Singapura. Wah, Singapura pun tahu pasal Ma'had Abbasiyah kita gini. Jacinta Mas, Assalamualaikum kepada dan Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Tengok dia salin semua nak berjaya hidup, sabar, bantu, usaha, amalkan, mantap kemudian ada semangat yang kuat. Makasih Ustaz. Okey. Normala Dahlan, mak siapa cakap? Normala Dahlan, mak siapa?
Tolong angkat tangan. Tu ada. Siapa nama, Dik? Siapa nama? Siapa? Atil. Akil. Puan Normala. Dia kata seronok dapat tengok ceramah tempat sekolah anak. Tu bukan anak saya. Dia kata ada saja. Tak adalah. Saja ya kelek gurau-gurau. Ramai Ustaz. Maziah Babu kata, Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Kuala Kamsa clear. Bunga Sakura. Amboi nama bunga Sakura. Almadulillah. Ya Allah, ya jangan salah ni. Assalamualaikum. Mak Sopi. Dia kata, kan tadi saya kata jadi ada jebat kan, dia kan boleh edit. Dia kata nasib baik tak jadi jebat derhaka. Ajar betul. Kan? Apa ni? Seremban clear kata. Guano kalau duk tengok awet-awet di jalan di bazar Ustaz tu. Saya kata kalau kita tengok macam ni lain lah kan lah. Tengok bahaya pergi bazar Ramadan ni, mengurang bala puasa. Bahaya. Yang pergi tu bukan semua orang ni yang ikut disiplin. Bukan semua orang pakai macam budak-budak tahfiz kat sini. Dia orang kadang yang ni dah lah, ni tak ada. Tu pun tak ada. Lepas tu kita jalan-jalan kan, mula-mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Bahaya. Bahaya. Baik jangan. Iya, saya memang susah. Kalau saya pergi, saya cari satu kedai yang boleh saya tak payah raung-raung sangat. Dia orang pergi sana, dia sa'i tu. Sa'i, hujung ke hujung. Yang jenis yang ramai tu, tawaf. 7 kali pusingan, satu benda pun tak dapat. Ya, jap ada lagi komen baru lah. Assalamualaikum Ustaz. Siap gambar menangis Semoga sihat sejahtera, semua sahabat pemudahkan. Salam dari Miri Sarawak, zon merah tu. Dah merah Sarawak Miri ni. Sian dia. Banyakkan sabar. Ada orang Miri sini? Mana? Mana orang Miri? Tepi-tepi, kamu zon merah. Tak ada. Okey, jadi makna kata ribuan hari ni yang hadir kan. Jadi nak beritahu kat kita hari ni, apa-apa pun niat kita biarlah baik. Kita nak menjana kecemerlangan, kita nak mencipta kecemerlangan. Percaya cakap saya masa saya duduk dekat tempat di all semua ni, fikirkan, boleh ke aku jadi apa aku nak jadi ni. Pemuda kan, masa sekolah rendah jangan kira. Sekolah rendah kau punya cita-cita kau tulis apa? Ahli bomba. Bomba, polis, askar. Bomba, polis, askar. Tu lah cita-cita kau. Masa sekolah menengah dah mula dah. Nak jadi doktor. Doktor gigi. Kan. Tak apa lah, tak payah jadi doktor gigi. Semua pakai mask. Boleh cover kalau gigi buruk pakai mask. Jadi doktor pakar. Doktor pakar sakit puan. Lelaki pula tu. Wow. Betul tak? Ada berapa ramai doktor pakar sakit puan lelaki tau. Saya pernah jumpa ada satu doktor pakar sakit puan ni. Dia tanya, last period bila? Dia tanya macam tu ya. Dia terus cakap, kalau macam tu tariklah jangka bersalin 15 bulan 6. Dia boleh tahu terus. Dia tak payah tengok-tengok carta pun. Dah hafal. Dia tahfiz jadual tu. Period last bila? Beranak bila? Tahu. Tapi lah tu estimate kan. Itulah dia. Jadi jangan kita apa. Jadi sekarang ni saya nak buka sesi ini kepada soalan. Wajib tanya. Kau tak tanya, aku tanya. Mana-mana. Okay, right. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Lelaki, come on lah lelaki. Janganlah kau sebut nama orang. Cepat. Asal aku tanya kau, mula kau tawaduk kan. Apa soalan nak tanya? Zuhud terus.
Dunia semua ni ustaz, dunia semua ni. Cepat. Takkan tak nak tanya. Perempuan, dah lelaki lambat, perempuan cepat tanya soalan. Dah mula dia berzikir dah. Okeylah, kalau tak ada soalan nak macam mana? Saya tanya soalan. Saya akan tunjuk tawaduk lagi. Dalam hati nak ceramah lah, tanya soalan pula. Tak, sebab bila kita cerita pasal motivasi, kita nak berjaga, kadang mungkin ada benda persoalan dalam hati kita. Antaranya bukan senang untuk usia yang seperti ini, dengan tahap kita ada sahabat-sahabat kita di luar, adik-beradik kita yang ramai tu kadang dia boleh relax kat rumah. Kita rasa macam tu. Kita rasa dia duduk dengan kehidupan dia, dia boleh pergi main, boleh lepak dengan kawan, hari Ahad ni dia lepak kat mana. Kita pula kena duduk dengan ceramah ni. Satu benda yang kita rasa kenapa tapi rupa-rupanya benda ni besar maknanya satu hari nanti. Kebanyakan contoh macam saya ceramah semua benda-benda yang saya dapat waktu saya di sekolah. Apa yang ustaz saya share kat saya, apa yang ustazah saya share. Ustaz saya dulu kata, mak ayah saya, kalau kita tak pergi sekolah, kalau tak sampai ke sini, kita akan asyik cakap, mak saya cakap, ayah saya beritahu, ayah saya katakan, ayah saya, mak saya, jiran saya. Tapi bila kau dah masuk sekolah, kau dah cakap, ustaz saya ada pesan, guru saya dah beritahu. Jadi dah lain lah. Kemudian belum lagi dengan experience kita, belum. Jadi itu sebabnya dekat sini, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan kita rasa fed up, give up. Tu bahasa Jawa tu, bahasa Melayu. Putus asa. Jangan putus asa. Kalau orang lain boleh berjaya, kita pun boleh berjaya. Bulan Ramadan, Nabi menang perang kot. Bulan Ramadan, Nabi boleh memenangi peperangan. Dengan tahap tentera Islam tak ramai pun 300 je. 300 anggota ahli je. Tetapi boleh menewaskan berapa? Bala tentera berapa ramai? 1000. Jadi makna kata puasa bukan penghalang untuk berjaya. Bukan kata jawab biasa, berperang pun boleh menang. Nak bagi tahu hebatnya sebenarnya kan puasa ni. Malahan puasa ni mengajar kita ni supaya menjadi mengingat orang yang lebih susah daripada kita. Jadi bila kita puasa ni kan kita lebih ingat pada keluarga kita. Agaknya dia makan apalah buka puasa ni agaknya. Betul tak? Tapi kita cuba menyembunyikan kesedihan kita dengan makan dengan kawan kita. Mak makan apa mak buka puasa, kita call mak kita. Alah tak ada apa pun. Roti john, mutabak, tafufah, lacikang. Mak dah tak apa-apa banyak sebutnya. Tapi sebenarnya satu perkara macam saya cakap lah, bila kita dah keluar daripada sekolah, kita akan rindukan momen kita, kenangan kita bersama dengan rakan-rakan dan guru-guru kita dekat sini. Jadi tak usah kita kecewa. Sekejap je. Sekarang adik dia kata apa? Azif. Azfar. Apa salah? Dia memang berpisah. Dia print macam tu lah. Ke memang nama macam tu? Memang nama Fa jauh. Azfar dia kata apa? Satu. Mula masuk pun mesti rasa Allah. Masuk sini betul tak? Bagus jujur. Ni line ni semua dia kata satu Ni dia kata dua. Memang tidak lah, aku tengok muka kau pun tahu. Dia kata apa? Dia kata apa? 5. Ni 5. Dia yang kata satu mana? Dia kata satu mana? Dia kata satu mana sini? Dia kata satu sini ingat. Oh tu je. Dia kata dua. Dia kata dua belakang. Ni dia kata dua. Oh dia kata dua memang power kat sini belakang. Dia kata tiga. Oh dia kata tiga. Dia kata empat. Dia kata empat. Oh dia kata lima depan Dia kata lima. Dia kata lima. Dia kata satu tadi mana? Dia kata satu ni. Wah, macam mana Azfar kau boleh duduk depan? Kau ni Tai Long ni.
Oh, sedih. Jadi abang, jadi dia memang rapatlah abang ada buat apa-apa engkau tak ada denda kau apa-apa. Kau cakap sekarang kau cakap. Kau jangan tengok dia, kau jangan cakap ada tak ada usik-usik kau ada tak? Tak ada. Nama tetap Azfar lah, tak tukar nama. Apa dah? Apa dah? Datuk. Datuk Azfar. Oi. Datuk asal mana Datuk? Ha? Sungkai. Memang Sungkai dekat lah. Ya Allah dah lah dekat. Duduk sama. Duduk sama. Alhamdulillah. Tengok belum apa-apa dah dapat Datuk. Alhamdulillah. Jadi jangan sedih. Okey sekarang okey dah kan? Okey nah, belajar aje. Tak payah nak korang musik-musik sudahlah, tapi janganlah kau jangan fizikal Ingat tu. Saya dulu teruk masa kena ragging dulu teruk. Kau tiup lampu ni sampai padam. Teruk Oh. Bang tak boleh bang. Kau dah usaha belum? Belum bang. Mana kau tahu tak boleh? Tak mau. Tengok sini dia kata. Dia buat dia tiup padam. Kebab kawan yang standby kat plug tu. Abang tu kata, dan kau pasal tak suruh kawan kau tekan kata. Jadi salah kita kak. Tu belum cerita lagi. Kau masuk bawah katil tu. Masuk bawah katil, menyangap bawah katil. Tu namanya peti keinsafan. Insaf tak? Insaf bang, insaf. Bawah meja tadi. Duduk bawah meja tadi. Duduk. Tu namanya kotak keinsafan. Tadi peti, ni kotak. Macam-macam. Tak ada faedah tu. Yang paling teruk sekali dulu ada sampai pukul-pukul mana. Jangan nak. Itu bukan budaya kita lah, bukan. Nah, kalau nak, okay, sekarang nak tasmek dia. Saya dulu kena jadi imam tau. Saya kena denda dulu abang sini katanya. Kau malam ni kau jadi imam tarawih. Lah bang, janganlah bang. Tak ada engkau. Aku dah suruh kau buat je. Tak ada. Malam ni kau jadi imam tarawih. Dia beritahu, bang, make sure malam ni dia imam tarawih. Kau kena pula malam ke-16. Malam ke-16 apa beza dengan malam lain? Kunut. Saya saja geram. Masa kunut, kalau imam yang bagus tu malam first kunut dia beritahu, jangan lupa malam ni kunut. Allahu Akbar. Saya tak cakap. Saja saya tak cakap. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Boleh bayang tak jadi apa masa tu? Ada yang seorang tu dah turun bawah dah. Allah banyak atas. Ada yang seorang tu dah sujud, dia melutut. Yang abang tadi lah, yang abang tadi. Dia melutut, kurang ajar, kurang ajar. Ada yang seorang tu dah sujud, lantak kau lah, aku tak bangun dah. Dulu masa. Lepas tu balik saya kena panggil tau. Kau apa? Tak bang, saya memang baca doa kunut macam tu, saya kata. Saya memang baca macam tu bang. Semenjak pada tu dia tak suruh saya jadi imam dah. Dekat sekolah masa tu. Jahat saya. Akan. Tu disebabkan kenakalan kami itulah. Ustaz kita orang masa belajar sembahyang jenazah tu dia bawa mayat betul. Dia bawa jenazah betul. Kau nak main-main lah, ni jenazah ni, nampak? Semua langsung baik. Yang heran ni bila dah apa tu, ustaz kita orang, okey tolong buka tu. Buka. Lepas tu buka muka dia, rupanya dia upah budak ni berlakon jadi mayat. Lepas tu dengan muka tu dah siap make up lah, muka pucat macam tu. Tapi saya duduk belakang, ramai-ramai ni tinjau tengok. Saya nampak dada macam berombak lagi tu. Saya cakap, aku rasa dia hidup lagi lah. Yang kawannya, kau diam memandai je kau. Lepas tu ustaz tu cakap banyak pula, kita ni dalam dunia ni hidup sementara lah, itulah, inilah. Mayat tu dah tak tahan tu. Mayat tu bangun macam ni, dah sudah halum tu. Lari semua. Yang paling kesian kawan saya yang duduk depan sekali. Dia tak gerak lah.
Demam budak tu. Ustaz kena panggil dengan pengetua. Saya cakap, aku dah cakap dah kan, dia hidup lagi. Saya duduk belakang. Tu dulu ni zaman nakal lah. Tu semua kenangan tau, kenangan. Kan? Jadi saya ingat lagi waktu saya belajar dulu, si senior suruh kita jumpa abang senior kena bagi salam. Assalamualaikum bang, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum bang. Apa kumang-kumang? Kena marah kak? Oi, tak faham betul lah dia orang ni kan. Tapi itulah dia, ya. So sebenarnya enjoy. Pada saya seronok belajar dekat sini sebenarnya. You ada peluang belajar. Jangan hampakan keluarga kita. Ini adalah suasana yang you all takkan dah boleh beli dengan duit sebenarnya. Sampai satu ketika saya ingat momen you all. Dulu belajar kat mana? Kat Mahat Abbasiyah dekat Sungkai. Oh, bagus sekolah tu. Kan. Samsul Rebab pun dah pergi sekolah tu berapa kali dah. Kan? Bukan masalah saya berdatang lah. Tapi mana nak beritahu, kita ada ruang dan peluang untuk mencipta kecemerlangan di sini. Jangan kita sia-siakan. Mana tak faham tanya. Malu bertanya. Tak tahu apa pula. Kau tahu jalan semua GPS boleh pakai. Malu tanya memang kau tak tahu sebenarnya. Kena tanya. Jadi daripada tak tahu, kita akan jadi tahu. Daripada tahu, kita akan jadi lebih tahu. Jadi itu saja daripada saya perkongsian ringkas hari ini. InsyaAllah saya doakan anda semua terus berjaya. Saya doakan anda semua dilapangkan hati, dimudahkan untuk menerima ilmu, dan dimudahkan semua agar dapat mencipta kejayaan, mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama ma'had. Mudah-mudahan anda semua diberikan kesihatan, kan? Anda berjaya di dunia dan di akhirat, menjadi generasi Al-Quran yang diidam-idamkan. Amin. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Al-Quran itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.